Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Petang ini kita masih lagi hangat dengan isu tentang lebih daripada 100 laporan polis telah dibuat kepada Najib Tun Razak. Menurut laporan di Sapudin.com, beliau mengatakan Najib kini dalam kepanasan kerana lebih 100 laporan polis telah dibuat di seluruh negara. Dan kebiasaannya apabila laporan polis telah dibuat dan melibatkan ramai, maka kertas siasatan akan dibuat. Hal ini bersangkut paut dengan tindakan Najib menurut Rafizi Ramli Cuai di dalam menangani saman oleh waris Kesultanan Sulu di Malaysia. Dan akhirnya Rafizi mengatakan Najib perlu dilaporkan kepada polis atas kecuaiannya sebagai penjawat awam dalam menyelesaikan dan telah mendedahkan Malaysia kerajaan persekutuan kepada saman terhadap waris Kesultanan Sulu. Hari ini ada tambahan lagi di Kuantan, 10 laporan polis telah diterima berkaitan dengan kes Najib ini. Selain daripada itu, isu yang juga hangat di Malaysia adalah apabila ada ahli-ahli parlimen, khususnya daripada pembangkang, mempersoalkan tindakan Apandi Ali menjadi wakil tengah kepada pertemuan ataupun kepada perbincangan Jolo menghantar firma guaman daripada Amerika Syarikat untuk berbincang dengan kerajaan Malaysia tentang pertuduhan yang sedang dihadapinya. Dalam kes tersebut dikatakan Jolo cuba menggunakan RM1.5 bilion yang dikatakan telah diselewengnya untuk mengembalikannya kepada Malaysia supaya Malaysia menyelesaikan kes pertuduhan kepadanya. Aku fikir itu sesuatu perkara yang memalukan Malaysia, namun aku juga fikir syukurlah kerana AJC, pihak Jabatan Peguam Negara, telah menolak pelawaan tersebut. Tetapi yang menjadi persoalan, kenapa dilayan juga permohonan Jolo itu? Pada pendapat saya tidak perlu dilayan Jolo karena Jolo statusnya pelarian jenayah yang tidak nak pulang kepada Malaysia untuk menyelesaikan masalah, sehingga ramai orang yang terkesan, ramai orang pula yang kena, termasuk Najib Tun Razak. Namun yang lebih mengejutkan kita pagi ini adalah apabila berita di Agenda Daily menulis Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak menerima undi percaya di Parlimen Dewan Rakyat. Baru-baru ini ramai juga yang memberitahu mungkin besar kemungkinan ada daripada pihak kerajaan atau pihak pembangkang yang mungkin akan mengajukan, akan mengusulkan undi percaya terhadap Ismail Sabri Yaakob. Bukan tidak percaya, tetapi undi percaya terhadap Ismail Sabri Yaakob. Hal ini kena berlaku beberapa pergeseran antara pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Walau bagaimanapun, dalam laporan tersebut dijangka dan setakat ini sumber memberitahu Ismail Sabri Yaakob ataupun Dewan Rakyat masih belum menerima apa-apa usul undi percaya terhadap Ismail Sabri Yaakob daripada pembangkang ataupun kerajaan. Semua ini mungkin disebabkan pihak pembangkang masih lagi mempunyai ikatan MOU dengan Ismail Sabri Yaakob. Selain daripada itu, Ismail Sabri Yaakob juga masih lagi membuat beberapa kelonggaran bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi perkara ini sebenarnya telah menimbulkan kestabilan politik di Malaysia. Dan dengar-dengar kemarin juga semasa Kongres PKR, Anwar juga mengatakan bahawa PH ada kesediaan untuk berunding ataupun meneruskan MOU dengan Ismail Sabri Yaakob sebagai untuk mengukuhkan lagi kestabilan politik yang ada di Malaysia. Walau bagaimanapun, baru sebentar tadi juga saya telah membaca Ahmad Maslan telah menegaskan bahawa UMNO tidak akan sama sekali membenarkan MOU diteruskan. Bermakna kalau begitu, kalau tidak lagi ada MOU, bermaksud
Ismail Sabri Yaakob sudah tidak ada apa-apa hubungan lagi dengan pembangkang. Jadi mungkinkah itu akan menyebabkan undi usul percaya dibahaskan atau diusulkan dalam Dewan Rakyat? Dan persoalannya adalah, sekiranya usul undi percaya itu dibahaskan atau diusulkan dalam Dewan Rakyat, adakah Ismail Sabri Yaakob akan tumbang? Mampukah Ismail Sabri Yaakob mendapat sokongan sekurang-kurangnya 118 di Dewan Rakyat atau 112 di Dewan Rakyat? Aku pikir Ismail Sabri Yaakob mempunyai beberapa option. Antaranya meneruskan MOU supaya pembangkang dapat menyokong beliau. Kalau pembangkang menyokong beliau, otomatis Ismail Sabri Yaakob masih kukuh seperti sekarang di Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Tetapi sekiranya MOU tersebut dibatalkan atau tidak diteruskan, bermaksud Ismail Sabri Yaakob bakal berhadapan masalah yang besar. Mungkin akan menerima tamparan apabila PH atau pembangkang akan menarik sokongan. Tetapi walau bagaimanapun, aku fikir Ismail Sabri Yaakob tidak akan kalah walaupun dalam undi percaya. Dan aku fikir juga pembangkang tidak mungkin akan membuat usul undi percaya, kerana sekiranya Ismail Sabri Yaakob dapat undi usul percaya, ada besar kemungkinan beliau mungkin akan kalah tumbang. Bukan saja ini menyebabkan Ismail Sabri Yaakob terpaksa turun jawatan, tetapi juga pembubaran parlimen. Kerana apabila Ismail Sabri Yaakob tidak lagi mempunyai kepercayaan di Dewan Rakyat, ada dua pilihan Ismail Sabri Yaakob. Pertama, membubarkan parlimen, atau kedua, membubarkan letak jawatan dan membubarkan kabinet. Sekiranya beliau hanya letak jawatan dan membubarkan kabinet, bermaksud pilihan raya tidak perlu diadakan pada bila-bila waktu, tetapi hanya perlu mencari calon Perdana Menteri yang baru. Jadi itu akan memberikan kelebihan kepada parti yang mahu mengambil peluang kesempatan terhadap keputusan undi percaya tersebut. Jadi ini sebenarnya perlu dielakkan oleh pembangkang, kerana kalau diteruskan oleh pembangkang, besar kemungkinan ini diambil peluang oleh mereka yang menunggu peluang. Jadi pada kesimpulannya, aku fikir Anwar Ibrahim tidak mungkin akan membuat undi usul percaya. Yang hanya ada kemungkinan membuat undi usul percaya ini adalah daripada pihak kerajaan. Sekian dulu untuk isu kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.